Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam Acha ucapkan kepada semua penonton yang hadir pada malam ini. Kan? Seperti biasa pada hari Rabu malam, kita akan bersiaran di FB Live dan YouTube Live untuk program G100 Talk Show. G100 Talk Show di bawah bimbingan G100 Network, di bawah bimbingan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Siapakah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i? Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i merupakan founder G100 Network dan beliau juga merupakan penulis buku bestseller, iaitu buku Misi Bebas Hutang dan buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Baiklah, kan sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, Acha nak tengok anda semua yang ada pada malam ini, menonton di rumah, boleh perkenalkan anda hadir daripada mana? Okey, Acha baca ya. Wenisa Ugun hadir dari Sibu, Sarawak. Jauh di Sibu, Sarawak. Ada Bibiana hadir dari Kuching, Sarawak. Zulaika. Okey, menjemput. Dah siap jemput lagi kawan-kawan tu. Lisa Amran, Assalamualaikum, saya hadir dari Petaling Jaya. Okey, dan Acha sendiri hadir daripada mana? Acha hadir dari Semenyih, Selangor. Okey, kan. Tuan Fauzan hadir dari Gurun Kedah. Gurun Kedah. Muhaimin hadir daripada mana? Daripada Lostak Kedah. Lostak Kedah. Warnanya Alostak Kedah. Dari Perlis. Tuan Mahathir Rawang, Selangor. Okey, ramai sangat. Okey, sebelum anda boleh tag kawan-kawan anda, rakan-rakan dealer dan prospek-prospek anda. Okey, supaya pada malam ini ilmu yang kita akan perkongsikan pada malam ni ramai akan dapat manfaatnya. Terima kasih Acha ucapkan kerana anda sudi meluangkan masa untuk menimba ilmu, walaupun ilmu ni free sahaja, tetapi anda akan pulang dengan 1001 pengalaman dan perkongsian. Okey, sedikit lagi. Okey, sebelum tu kalau ada perkongsian anda, maksudnya pengalaman anda menyimpan emas ataupun pengalaman anda pernah arahnu ataupun pajak emas, sila tuliskan di ruangan komen. InsyaAllah nanti Acha akan bacakan di akhir rancangan nanti. Okey, baiklah. Okey, semua penonton, sudilah Acha perkenalkan diri Acha sendiri. Okey, nama diberi Khadijah binti Abdul Latif, merupakan dealer emas public gold, priority dealer emas public gold. Okey, sebelum kita memulakan majlis kita, Acha ingin ingatkan kepada anda, tekan butang lucky draw dan jangan lupa tekan butang lucky draw dan isikan PG code anda supaya mudah-mudahan anda di antara salah seorang yang akan memenangi hadiah pada malam ini. Tunggu di akhir sampai akhir rancangan ya. Okey. Silakan. Daripada mana lagi ni? Acha tengok ya. Daripada mana? Ada daripada Damansara, ada yang hadir daripada Kuching, ramai daripada Kuching. Mana orang-orang Johor? Perlis, Kelantan, Pulau Pinang, Selayang, Bentong, Munirah hadir pada Sarawak. Betong Sarawak, kan. Puchong pun ada. Syaiful dari Malaysia. Wow, Malaysia tu besar sangat kan. Okey. Nama diberi. Okey, seterusnya. Okey, jam telah tepat pada 9 malam. Okey, 9 malam. Acha Okey, tajuk Acha pada malam ini. Tajuk G100 Talk Show kita pada malam ini. Jual emas, jual pajak emas public gold. Di Arahnu ni mudah ataupun tak mudah ni, senang ataupun tidak. Okey, kita bersama dengan panelis-panelis kita yang Acha jemput daripada jauh. Satu di Selangor dan satu lagi di mana. Okey kan. Panelis kita yang pertama. Okey, nama diberi Tuan Muhammad Fauzan. Tuan Muhammad Fauzan bin Rashid. Status beliau sudah berkahwin dan berasal daripada Tumpat, Negeri Kelantan dan sekarang menetap di
Negeri Kedah Darul Aman. Beliau bekerja sendiri dan sekarang mempunyai empayar hampir ke 500 orang. Tuan Fauzan, sihat? Sihat, Dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Apa khabar Puan Aisyah, Puan Khadijah? Okey, waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur sihat. Okey, seterusnya kita menjemput panelis kita yang kedua. Okey, nama diberi Puan Siti Nurfaizah binti Abdul Hamid memegang status berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Okey, sekarang menetap di negeri Selangor dan bekerja sebagai pengurus keuangan pelaburan. Kan. Empayar beliau menghampiri kepada 1,000 orang. Masya Allah. Dipersilakan Puan Faizah. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Khadijah. It is good to be back. It's very good to be back. Lama dah. 2 bulan lebih kot tak bersiaran. Jadi insyaAllah sama-sama dengan panel kita berikan yang terbaik untuk hari ini atas dasar kasih sayang sesama manusia insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada round yang pertama. Kan. Round pertama, tajuk kita pada malam ini tadi acara dah beritahu kan. Okey, jual pajak emas public gold di Ar-Rahnu. Mudah ataupun tidak mudah. Kalau anda ada pengalaman dan anda ada perkongsian, sila tulis di ruangan komen. Okey, pusingan yang pertama. Okey. Soalannya berbunyi begini ya. Acah menjemput Puan Fauzan. Puan Subhanallah Akbar. Minta maaf. Okey, Tuan Fauzan. Berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, Tuan Fauzan, apakah keistimewaan emas dan boleh Tuan Fauzan perkongsikan kepada kita kalau kita terdesak, emas ni boleh memberi apa kepada kita? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih banyak MC kita pada malam ini, Puan Khadijah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama tuan-puan semua pada malam ini, G100 Talk Show. Okey, saya nak bagi tahu sikit, kalau boleh share lagi kepada semua penonton malam ini, share lagi live kita supaya lebih ramai yang dapat ilmu dan manfaat daripada majlis kita pada malam ini. Okey, baik, berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh Puan Khadijah, apa istimewanya emas? Saya rasa semua orang tahulah istimewanya emas ni apa. Selain daripada bentuk dia ataupun ciri-ciri dia yang bersinar, semestinya logam ini logam yang bukan biasa-biasalah, logam mulia. Okey. Jadi bila kita ada emas ni, sebenarnya bukan saja waktu terdesak. Sebenarnya waktu kita tak terdesak pun sebenarnya ia adalah satu alat yang bagus ataupun yang banyak sangat manfaat yang kita boleh guna. Okey. Berkenaan dengan soalan tadi, kalau waktu terdesak, saya bagi tiga contoh lah, 3 sebab. Kalau kata contoh, satu hari nanti kita perlukan duit tunai. Maksudnya mungkin pada waktu tu kita punya wang tunai sudah habis, simpanan kecemasan kita dah habis. Jadi kita perlukan lagi wang tunai untuk orang kata mungkin bangkit balik daripada musibah yang telah berlaku. Okey, pertama sekali, emas ni satu, ia mudah dicairkan. Okey. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, bila kita perlukan tunai, kita tak perlu lagi buat hutang baru ataupun kita susahkan orang. Maksudnya kita tak perlu buat meraih simpati daripada sesiapa lah. Okey. Saya bagi contoh, kalau ikut apa yang berlaku sebelum ni lah, baru-baru lagi yang terjadi musibah kepada rakyat Selangor ataupun di Pahang juga, iaitu banjir. Okey, katalah bila dah berlaku macam tu, pada waktu tu rumah kita rosak, perabot-perabot rosak, barang-barang dalam rumah kita rosak. Jadi macam mana kita nak bangkit kembali
untuk hidup seperti biasa kalau kita tak ada simpanan kecemasan. Jadi katalah pada waktu tu kita cuma ada aset emas dan juga hartanah. Jadi saya bagi contoh emas dengan hartanah ni sebab apa yang kelebihan yang tak ada pada hartanah itu ada pada emas. Jadi kalau kita nak ada simpanan yang boleh stabilkan ataupun seimbangkan antara aset cair dengan yang kurang cair. Jadi kalau kita perlukan duit pada waktu tu, kita kena jual lah emas ataupun hartanah tu. Tetapi kalau kita nak jual hartanah, sama ada rumah ataupun tanah, ianya biasanya boleh mengambil masa yang lama lah kalau kita nak jual. Mungkin 6 bulan, mungkin lebih daripada tu, mungkin juga 2 hingga 3 tahun untuk selesaikan proses jual hartanah tadi. Tapi kalau kita nak jual emas, kita nak jual hari ini juga kita boleh dapat duit tu. Ataupun mungkin ambil masa dalam 1 atau 2 hari kalau berurusan dengan public gold. Okey, setakat itu saja saya bagi contoh. Saya serah kembali kepada Puan Khadijah. Ya Allah, minta maaf. Okey, Masya Allah, tengok kan kita dah tahu dah apa istimewanya emas ini. Senang ke kalau kita terdesak, kalau kita berlaku kecemasan, apa kita nak buat? Emas mudah dicairkan kan? Mudah dicairkan dan apa lagi? Berbanding dengan aset yang lain kan. Hari ni nak guna duit kan Tuan Fauzan kan? Hari ni nak guna, esok nak guna 2,000. Hari ni apa lagi? Letak emas kita terus dapat duit cash. Jadi seronok tak ada emas? Kan seronoklah sangat kan. Okey, kalau ada soalan boleh utarakan, tulis soalan anda dan insya-Allah nak sangat tahu strategi pajak jual emas. Tak sabar Bani Saugun. Tak sabar nak tahu strategi jual ataupun pajak emas public gold. Okey, nanti kita nantikan ya. Okey, soalan yang kedua. Kita untuk round yang pertama kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, jual pajak Ar-Rahnu, okey untuk Puan Faizah ya. Okey, jual ataupun pajak Ar-Rahnu. Apa maksud ni nak jual, nak pajak Ar-Rahnu ni, apa dia ni? Sebab kita pernah dengar tapi kita tak tahu ni. Jual tu kita tahulah, pajak dengan Ar-Rahnu ni. Bagaimana nak Ar-Rahnukan emas kita? Boleh Puan Faizah kongsikan sedikit? Dipersilakan. Boleh, takkan tak boleh kan. Memang kita hadirnya malam ini, terpancarnya di depan tuan-tuan dan puan-puan malam ini untuk saya dan juga panelis berkongsi ilmu, berkongsi rasa. Kerana apa? Ilmu tu dah power. Tapi berkongsikan lagi ilmu itu, berkongsikan ilmu yang bermanfaat, ianya mengganda-gandakan nikmat kepada kedua-dua pihak, sama ada daripada sudut yang memberi ilmu dan juga yang menerima. Baik, terima kasih juga kepada moderator dan juga panel, sahabat panelis pertama sebentar tadi. Baik, cantik soalannya. Saya kira sebelum kita pergi lebih lanjut tentang technicality of Ar-Rahnu tu, baik sekiranya kita belajar yang asas dulu. Maksudnya kita belajar yang foundation dahulu. Apa itu Ar-Rahnu, Puan Faizah? Ar-Rahnu itu sebenarnya adalah satu sistem pajak gadai berlandaskan syariah, berlandaskan Islam. Dengan kata lainnya, anda ada emas, anda nak pakai duit, anda letak sementara emas anda di mana-mana Ar-Rahnu yang terpilih lah. Macam mana nak pilih nanti saya akan guide anda. Anda letakkan sementara emas anda di Ar-Rahnu dan kemudian anda akan dapat duit. Okey? So duit ni nak buat apa Faizah? Terpulang. Macam saya menggunakan Ar-Rahnu ini untuk pertama, saya bebaskan diri saya daripada hutang-hutang jahat dan kedua, untuk saya menambahkan aset-aset yang lain. Kira jelas di situ. Okay, next. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan tunai bila kita nak Ar-Rahnukan ni? Senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Ada emas, pegang di tangan. Ini dua kes Satu kes kalau kita ada emas fizikal pegang di tangan.
Kes yang kedua, tidak ada emas fizikal, kita ada emas di akaun Emas Gap. Apa itu akaun Emas Gap? Siapa yang tak tahu apa itu akaun Emas Gap? Subhanallah. Kita sudah 2022 tuan-tuan dan puan-puan. Sudah 600,000 customer public gold. Akaun Emas Gap itu sebenarnya adalah akaun emas fizikal. Yang ada emas fizikalnya di dalam simpanan public gold secara percuma. Dan ada insurans. Jadi, saya terangkan dulu yang pertama. Yang pertama, kalau anda ada emas di tangan anda, tak kisahlah emas 916 ke, emas 999 ke, kita ada banyak jenis emas berdasarkan karat. Okey? Kalau anda ada emas di tangan anda, apa yang anda perlu bawa? Anda perlu bawa emas anda perlu bawa IC anda, dan yang ketiga tak boleh kurang tuan-tuan dan puan-puan, senyuman. Cuba senyum sikit. Macam tu. Macam nampak je kan? Okey, so bawa ketiga-tiga ni pergi ke mana-mana cawangan Arhanu yang berdekatan. Siapa yang ada emas public gold sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa mudah? Saya dah jamin tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah simpan emas lebih 10 tahun. Saya simpan emas semenjak daripada bulan pertama saya bekerja. Daripada emas 916 saya bermula. Seiring dengan evolusi ilmu, seiring dengan pembacaan, seiring dengan mentor saya iaitu Puan Marlia Ramli dan Tuan Zulkifli Syafi'i, saya tak boleh menafikan jasa kedua-dua ini dalam menambahkan ilmu emas saya. Jadi, dua-dua emas ni yang selalu saya bawa. Pergi ke mana-mana Arhanu. Kalau public gold yang paling senang di Pos Arhanu. Pos Arhanu ni tuan-tuan dan puan-puan ada di serata Malaysia, cawangan Pos Arhanu ni. Kalau anda ada emas public gold, tak ada masalah. Sebab apa saya berani kata tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan? Bukan sebab saya dealer public gold. Bukan sebab saya master dealer public gold. Tapi sebab saya seorang penyimpan emas, yang pertama dah lebih 10 tahun, dan yang kedua saya sendiri seorang player. Bukannya play girl, tapi player Arhanu. Maksudnya saya ada emas, saya rolling emas-emas saya untuk saya mendapatkan dana, untuk saya mendapatkan modal. Selain untuk menutup hutang jahat, saya menggunakan untuk menambah aset pelaburan. Contoh, menambahkan aset-aset rumah. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan? Sebab sangat senang. Bawa je emas ni, pergi je lah dekat Pos Arhanu tu tak sampai 30 minit. Anda terus dapat duit. Saya tak tipu meh. Saya sudah main player Arhanu 8 tahun lebih. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila pemilihan Arhanu itu pun sangat penting juga. Anda kena ada ilmu juga. Ada Arhanu yang mengira kos charge upah daripada marhun. Ada juga Arhanu yang mengira charge upah daripada nilai margin ataupun nilai pinjaman. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya cakap siapa yang ada emas di dalam account Gap, lagi senang, semua online saja. Duduk saja depan laptop, tekan, anda refer kepada introducer anda. Di dalam account Emas Gap tu dah ada dah pun butang-butang yang anda boleh tekan Arhanu dan sebagainya. Duit akan masuk terus ke dalam akaun anda lebih kurang dalam 3 ke 5 hari bekerja tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa? Anda nak pakai duit, anda tak perlu keluar rumah, anda pajakkan saja ataupun anda asramakan saja, anda asingkan sementara emas anda di dalam Arhanu, anda dapat duit, anda buat apa yang anda nak dengan niat yang suci dan tulus lah. Lepas tu, lepas anda dah kumpul balik duit, anda bayar balik nilai pinjaman tambah dengan kos upah. Okey, saya kira masa saya dah tamat, tapi sebenarnya saya dah banyak lagi nak share, tapi tak apa tuan-tuan dan perempuan, kita menghormati waktu, kita boleh share di round yang seterusnya insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Kan dapat sedikit dah penerangan tentang Arhanu. Apa dia ni, dah ada emas nak buat apa? Arhanu tu macam mana? Apa tu, ada dua kategori Arhanu. Arhanu kan secara fizikal, Arhanu kan secara apa, online. Online ni yang sangat istimewa. Jadi anda kenalah teruja. Teruja macam mana? Maknanya kena mencuba untuk ada emas dan pajak kan. Kan baru kita ada feel bestnya. Okey, saya nak bacakan pengalaman daripada Mahazir Muhammad, Tuan Mahazir Muhammad. Alhamdulillah, saya pernah arahnukan emas saya untuk membeli seekor lembu. Wow. Kan, dan alhamdulillah saya sudah dapatkan kembali emas arahnu. Maknanya ada duit, boleh ada duit pula, ada emas, arahnu kan, dapat beli seekor lembu. Kan best tak best tu? Kan. Okey, seterusnya Puan Faiza dan Tuan Fauzan. Kita sampai ke round yang kedua. Okey kan.
Okay, kita pergi kepada round yang kedua. Soalan yang pertama, Acha. Acha utarakan kepada Tuan Fauzan. Okey, Tuan Fauzan, kita kan kita dah ketahui ada banyak jenis emas. Emas yang 999, ada emas 916, ada 750, macam lagi sampai ke bawah kan jenis-jenis emas. Jadinya, soalan Acha, apakah jenis emas yang sesuai dijadikan simpanan dan mudah untuk pajak? Dipersilakan Tuan Fauzan. Okey, baik. Terima kasih Puan Khadijah. Okey, pertama sekali, kalau kita nak beli emas untuk simpanan, kita kena pastikan emas tu tulen lah. Nanti kalau kita beli emas tu, kita simpan 5 tahun, tiba-tiba bawa pergi ke kedai nak jual balik, rupa-rupanya emas tu tiruan. Jadi menangislah di kemudian hari. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masa kita nak beli emas tu, kita dah tahu dah tujuan kita untuk simpanan. Okey, jadi simpanan ni biasanya untuk jangka panjang lah, paling baik 2 hingga 3 tahun lah. Okey, jadi kalau kita nak beli untuk simpanan, mestilah kita beli yang ketulinan dia yang tertinggi. Iaitu bermula daripada 916 hingga 999 lah. Itu yang terbaik. Okey, pada waktu tu juga kita kena cek dulu dengan penjual tu. Okey, dia punya charge. Mungkin ada charge tersembunyi yang kita tak sedar. Mungkin ada kos upah, okey, ataupun ada kos-kos lain yang perlu kita bayar. Okey, jadi kita kena combine sekali, barulah kita tahu harga sebenar kita beli emas per gram tu. Jangan hanya tengok iklan dia kata harga per gram contoh 250. Tapi masa kita nak bayar, kita kena bayar lebih daripada tu. Okey. Seterusnya, kalau kita nak beli emas perhiasan, ini biasanya untuk orang perempuan lah. Jadi tak kisah sama ada barang kemas atau gold bar, sebab minat orang lain ni masing-masing punya minat lah. Okey, pastikan barang kemas tu yang orang kata apa, yang ketulinan tadilah, yang ketulinan yang tinggi. Okey, kalau gold bar ataupun dinar pun sama jugalah, beli yang sama ada 916 ataupun 999. Itu lebih baiklah. Okey, jadi untuk kalau kata contoh emas untuk dipajak pula, jadi masa kita nak beli tu, pastikan kita beli yang dinar ataupun gold bar yang tak ada seal. Contoh macam ni. Yang nampak. Okey. Ataupun gold bar macam ni lah. Okey, dia tak ada seal. Yang ni emas ni kita boleh keluarkan daripada plastik dia. Okey, kalau yang ada seal, dia gold bar dia contoh macam ni. 1 gram macam ni. Okey, yang ada seal ni biasanya sesetengah arahnu dia akan koyakkan seal ni untuk dia test ketulinan tu lah. Memang itu wajib lah. Okey, mana-mana company arahnu. Okey, tetapi kalau ni berdasarkan pengalaman saya lah. Kalau nak pajak emas tu, boleh pilih arahnu Pos Malaysia. Sebab Pos Arahnu ni ada banyak cawangan. Dia ada lagi satu kelebihan dia, kalau dengan Public Gold memang ada link lah ataupun ada kerjasama dengan Public Gold. Okey. Seterusnya yang gold bar ataupun dinar tadi, kalau boleh beli paling kurang lah yang kalau dinar 1 dinar dan ke atas, kalau gold bar ni 10 gram yang macam ni. Okey, lagi besar lagi baik lah. Sebab kadang-kadang bila kedai arahnu tu, syarikat arahnu tu dia nak test, dia perlu pakai mesin test tu. Kadang-kadang bila gold bar ataupun dinar tu terlalu kecil, memang susah nak detect. Jadi bila susah nak detect, susahlah kita nak dapatkan pinjaman tunai. Okey, setakat itu saja penerangan saya. Saya serahkan kepada Puan MC. Okey, baiklah, terima kasih Tuan Fauzan. Kita dah dapat ketahui dah. Kalau emas mana kita perlu untuk beli dan kita kena cek ketulinan. Okey, cerita pasal ketulinan sikit Acha nak tambah. Acha pernah pergi arahnu,
Lepas tu orang kat sebelah lama sangat dia Ar-Rahnu. Dia bawa lah barang dia lebih kurang 40 gram. Okey, lepas tu Ui, banyak nanti tu. ya duduk kat situ 4 orang. Lepas tu kan itu lelaki kat sebelah tu kan. Jadi lama, lepas tu check 2-3 kali Aisyah kata, tanya dengan orang tu. Kenapa tu? Tanya pula orang sebelah. Tu dia kata lah, dia dah beli emas 50 gram. Tapi bila nak pergi pajak, dia punya 40 gram. Jadi yang kita nak pajak masuk dalam mesin desimeter tu kan, dia tak mencukup. Betul tak Tuan Fauzan? Kan dia akan keluarkan 24 karat, 22 karat. Jadi lelaki ni rasa ialah sebab dia tahu dia beli 40 gram tapi tiba-tiba 50 gram, tiba-tiba ada 40 gram sahaja. Jadi untuk anda, apa yang saya nak beritahu, kita kena check betul-betul. Biar kat situ ada tulis 999, 916. Jangan kita menangis di bucu katil pula kan. Betul tak Tuan Fauzan? Betul. Rugi banyak tu kalau 10 gram. Kalau 1 gram tu boleh dimaafkan lagi kalau sampai 10 gram banyak tu. Memanglah menangisnya betul kan. Okey, kita baca. Okey, kalau anda sebagai penonton ada pengalaman tentang Ar-Rahnu, pernah pergi pajak, pernah pergi jual, sila tuliskan komen anda supaya ramai lagi orang boleh tahu, orang ni ada pengalaman, kita tak ada pengalaman kan. Okey, jadi saya bacakan. Saya untuk Ikin Zainuddin. Okey, saya dah 2 kali guna khidmat pos Ar-Rahnu. Senang je, tak cerewet. Dapat cash dengan emas public gold. Maknanya betul. Bawa emas kita public gold ni ke Ar-Rahnu, dia tak payah buka seal. Betul tak Tuan Fauzan? Betul. Dalam yang bekas tu tak buka pun. Terus dia bagi, dia nampak public gold, dia bagi kita duit. Senyumlah. Senyumlah sangat kita sebab saya nak jawab Puan Khadijah. Okey. Saya nak jawab satu soalan daripada Puan Nurjannah. Dia tanya apa perbezaan seal gold bar dengan yang tak seal. Okey, macam saya tunjuk tadilah. Kalau yang jenis kad macam ni dia seal lah. Dekat sini ada gold bar ni. Lepas tu belakang ni ada sijil ketulinan. Okey. Kalau yang tak ada seal, yang ni. Yang ni sijil dengan emas ni dia asingkan. Ini antara hot item dekat public gold lah. Jadi kalau nak beli emas sebaiknya beli yang jenis macam ni. Jadi emas jenis macam ni bawalah ke mana-mana syarikat Ar-Rahnu pun memang tak ada banyak soal lah. Memang dia akan test emas ni dulu. Lepas tu bila dah confirm emas ni emas tulen, emas betul, memang dia akan bagi pinjaman lah dekat kita. Okey, betul-betul. Apa beza seal tu? Yang ada bekas tak ada bekas. Kan betul kan? Okey, kat sini Puan Roziah satu lagi Aisyah bacakan ya. Ar-Rahnu ni apa yang bestnya, dia satu kemudahan untuk kita tak berhutang dengan orang lain. Kan betul tak Tuan Fauzan? Kita ada emas, kita tak perlu nak berhutang dengannya adik-beradik kita, dengannya kawan kita sebab kita ada emas. Jadi untunglah siapa yang ada emas. Walaupun emas tu kecil saja kan. Okey, kita seronok pula anda seronok Puan tak? Aisyah ada Puan Khadijah ada satu lagi soalan. Okey, boleh. Encik Ismail. Dia tanya tolong cek Ar-Rahnu tak terima emas 250 gram. Okey, kalau 250 gram ni kena tengoklah emas tu daripada syarikat mana. Okey. Kalau rasa macam tak ada juga syarikat Ar-Rahnu yang terima, boleh bawa emas tu ke mana-mana cawangan public gold. Sebab setiap cawangan public gold ni ada Ar-Rahnu yang under public gold sendiri, iaitu Koperasi Dagang Emas. Okey, jadi boleh cuba bawa ke mana-mana cawangan Ar-Rahnu lah. Boleh cek boleh cek cawangan public gold dekat website public gold. Okey, jadi anda boleh bawa emas ke cawangan public gold, mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Okey, untuk yang besar-besar, item kecil sampai ke besar sekilo pun kita terima Okey, alhamdulillah. Pusingan yang kedua. Kita pergi kepada panelis yang kedua pula. Okey, Puan Faiza. Puan Faiza, okey senyum. Kan. Okey, Puan Faiza. Emas yang dipajak ataupun di Ar-Rahnukan tu,
Kita kan simpan lama-lama dekatnya, bukan lama-lama tu maksudnya 6 bulan, lama sikit tu tak boleh nak bayar, kita tambah lagi sampai setahun. Kan macam tu. Jadi adakah ia perlu keluar zakat? Itu Okey. Terima kasih Puan Echa untuk soalan. Okay, tuan-tuan dan perempuan, saya akan menjawab, dan sebelum saya jawab soalan ni, ini juga yang telah saya semak dengan Amil. So jadinya ilmu ini adalah ilmu yang telah saya semak sebelum saya kongsikan dengan semua. Dalam perkara ini, adakah perlu untuk emas yang kita arahnukan untuk dizakatkan? Sebenarnya ada dua pendapat jumhur ulama. Ada yang kata perlu kerana pemilikan sempurna. Ada yang kata tidak perlu kerana pemilikan tidak sempurna kerana di bawah jagaan arahnu. Jadi dalam perkara ini saya lebih kepada membayar zakat. Saya memang membayar zakat terhadap emas-emas saya yang masih diarahnukan. Kerana apa, lebih baik kita bayar bayarkan lebih daripada kita bayar kurang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran sendiri ada menyatakan ciri-ciri orang yang berjaya adalah orang yang boleh mengeluarkan zakat. Jadi saya memang kalau siapa dengan anak didik saya di dalam kumpulan ataupun di dalam grup WhatsApp saya memang sangat tekankan zakat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, zakat ini satu mekanisme untuk kita membersihkan harta kita. Dalam harta kita ada harta orang lain, insya-Allah. Dan takkan miskinlah orang yang keluar zakat dan takkan miskinlah orang yang bersedekah. Yakinlah dengan janji Tuhan. Baik, kalau saya boleh ambil sedikit soalan tadi, saya ada nampak soalan. Boleh Pak. Sekejap ya. Adakah nilai pajak kita akan dapat mengikut harga emas semasa? Ya, betul. Nilai pajak kita akan dapat mengikut harga emas semasa. Namun ada perbezaan harga emas semasa di antara arahnu A, arahnu B, arahnu C, arahnu D dan sebagainya. Saya ulang Harga emas semasa di setiap arahnu tidak sama. Okey? Jadi anda perlu buat semakan. Itu yang pertama. Jadi seterusnya alang-alang tu saya bagi tips. Best lah Puan Faiza ni. Dah lah suka bagi tips. Comel pula tu. Betul lah. Okey. Tipsnya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, anda pilihlah arahnu yang memberikan margin yang tinggi. Macam saya, contoh kalau anda ada 10 gram ataupun 100 gram lah. Kalau anda kata 100 gram. Margin sesetengah tempat ada 60% margin, ada sesetengah tempat 70% margin. Terpulang. Ada yang ketika promosi 80% margin. Macam saya selalu pergi ke koperasi, arahnu koperasi ataupun arahnu pos arahnu lah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana arahnu ini tidak masuk sikris. Okey, saya nak kongsi, saya adalah seorang pengurus keuangan di bahagian pelaburan. Jadi, saya punya background sudut keuangan dan saya sangat menjaga sikris. Apa itu sikris, Puan Faiza? Senang sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Sikris itu sebenarnya adalah satu systematic data, satu centralized data. Kalau contoh anda ada loan, personal loan dengan bank A, maka ketahuilah bukan hanya bank A sahaja yang tahu anda ada personal loan dengan dia. Bank C, bank D, bank E, bank F semua tahu anda ada personal loan dengan bank A. Sebab apa? Data-data ini dikongsi bersama dengan setiap bank-bank yang lain. Jadi, bagi saya, pendapat peribadi saya dan apa yang saya buat dan apa yang saya baca, kalau boleh elaklah pergi ke arahnu bank. Kerana arahnu bank masuk sikris. Namun, arahnu bank pun ada juga kelebihan dia. Contoh, dia boleh ambil grant yang terlampau besar. Sebab dia unlimited, dia punya capacity ataupun cap dana dia besar. Okey? Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, pilihlah charge upah yang rendah. Charge upah ni tak perlu pening-pening tuan-tuan dan puan-puan. Tips dia adalah anda perlu telefon sahaja. Apa yang saya selalu buat, saya telefon sahaja arahnu-arahnu yang berdekatan dengan rumah. Katalah ada 3 arahnu berdekatan dengan rumah anda. Anda prepare satu kertas, okey, satu kertas. Anda tulis A, B, C. Sekarang anda tahu anda ada 100 gram. Contoh, anda ada 100 gram, anda ada 10 gram darat 10 keping. Contoh. Jadi anda tanya dekat arahnu, Assalamualaikum, boleh saya tahu sekarang saya ada 100 gram, berapa you ambil harga semasa hari ni? Itu yang pertama, soalan pertama. Soalan kedua terus tanya, okey, daripada 100 gram ni berapa nilai pinjaman yang anda bagi? Itu yang kedua. Kalau nilai pinjaman itu adalah terhadap harga semasa. 100 gram darab dengan harga semasa of each particular arahnu. Don't let me speak English. In the middle of the night. So maksudnya,
dia akan bagi harga emas semasa, dia akan bagi berapa nilai pinjaman, dan yang ketiga dia akan bagi sekali berapa kos upah. Macam saya cakap tadi, saya dah perasan tips trik-triknya ada Arano yang kira kos upah daripada nilai marhun, iaitu total gram semasa darabkan dengan harga total gram yang kita ada darab dengan harga emas semasa. Ada juga kos upah walaupun tinggi tetapi didarabkan dengan nilai pinjaman yang amount yang lagi rendah. So anda tak perlu, kalau siapa yang mula-mula first time takut gigil, tak ada masalah, telefon dulu. Bila anda telefon tu pegang pen, pegang kertas kat tangan, tulis tiga maklumat ni saya cakap tadi. Okey, berapa harga semasa emas hari ini, kedua berapa nilai marhun, berapa nilai pinjaman yang anda ambil, ketiga berapa kos upah yang dikenakan. Okey, so yang ketiga tips daripada saya adalah buat banyak surat. Kenapa buat banyak surat? Janganlah terlampau banyak. Contohlah kalau 10 gram tadi ada 10 keping, jangan terlampau banyak surat, contoh 10 surat. Tips dia adalah sebenarnya satu surat itu memadai untuk anda cukup sekali untuk anda tebus. Katakanlah anda ada 100 gram, satu keping, naya Pak Karim, kalau kita nak kumpul 100 gram katalah 270,000, 70% daripada 270,000 katalah ni 250,000 contoh. 250,000 bila anda nak tebus, anda kena tebus dengan kos upah. Okey? So sekali tebus tu untuk keluarkan 100 gram anda tu, 100 gram seketul tu anda kena keluarkan sebayar sekali lamsam 250,000 pluskan dengan kos upah. Okey? Berbanding. Itulah ada ilmunya. Nak kena ambil gram yang besar ke, nak kena ambil gram yang kecil dan sebagainya. Jadi banyakkan surat pajak. Prinsipnya adalah supaya bila anda nak tebus nanti anda boleh tebus sikit-sikit. So lagi cepat anda tebus, lagi jimat charge upah. Okey? Lagi cepat anda tebus, lagi jimat kos upah. Okey, yang terakhir sekali tipsnya adalah jenama emas sangat memainkan peranan. Saya ulang jenama emas sangat memainkan peranan. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pertama sekali emas ni game dia lain. Emas ni terhadap game sustainability of the syarikat. Sustainability ataupun ketahanan sesebuah syarikat tu. Ada emas, saya tak akan sebut jenama lah. Bukan public gold lah pastinya. Public gold tak pernah ada masalah. Untuk anda arahnu ke, untuk anda jual tak pernah ada masalah. Ada sesetengah jenama emas yang tidak boleh diarahnukan di sesetengah tempat. Sebab apa? Sebab nama ada dalam list bank negara. So bila dia tak clear nama dalam list bank negara, jadi sesetengah tempat tidak menerima emas itu untuk dirahnukan. Jadi rugilah tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu saya kira saya punya logik senang lah. Saya pengurus keuangan sendiri, saya pilih emas public gold. Tuan Azizi Ali pun pengurus pula. Tuan Azizi Ali pun jutawan pun pilih public gold. Dan banyak lagi tuan-tuan dan perempuan orang-orang yang memang ada celik ilmu keuangan pilih emas public gold. Jadi kenapa kita tidak pilih emas public gold? Renung-renungkan dan selamat beramal. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Tengok banyak tips. Sampai Acha pun dah tak teringat tips. Tapi Acha pernah Acha pernah pergi melalui lah semua tu kan. Kan. Jadi anda yang nak dapatkan tips boleh tengok balik ulangan. Kan tulis balik. Kan kena tengok emas apa yang kita pilih. Lepas tu apa lagi Puan Faiza? Nilai dia kena buat perbandingan, call dulu, jangan terus pergi letak saja. Nanti kan susah pula, rupanya rasa susah sebab kita dah pergi pajak sebab kita tak ada ilmu. Pentingnya ilmu emas. Okey, Puan Faiza ada nampak soalan mana ke? Itulah saya tengah mencari ni. Ada soalan ke? Kalau yang saya tahu saya jawab, kalau yang saya tak tahu. Daripada Harias, milk kan? Tuan, berapa peratus pinjaman dan cas simpan? Saya belum ada pengalaman, mohon pencerahan. Okey, macam saya cakap tadi, berapa peratus nilai pinjaman tu bergantung kepada arahanmu lah. Ada setengah dia akan ambil 70% nilai pinjaman, nilai marhun. Ada yang setengah tempat dia ambil 60% daripada total gram emas darab harga emas semasa. So anda tak perlu pening, anda cuma perlu telefon sahaja. Macam saya cakap tadi, pertama Google nombor telefon Siti Arhanu yang dekat dengan rumah anda. Kedua, sediakan pen dan kertas sebelum anda telefon. Ketiga, dapatkan 3 maklumat. Pertama, berapa harga emas semasa. Kedua, berapa nilai pinjaman. Dan ketiga, berapa kos upah. Pilihlah kos upah yang rendah. Total kos upah yang rendah untuk 6 bulan selalunya 6 bulan. Dan juga pilihlah margin yang tinggi supaya apa? Supaya anda lebih jimat. Okey, ada soalan lain ke?
Puan Faizah, kalau Puan Faizah ini kita pula nak tanya semangat dengar kan. Ada ke dua-dua ni sekali? Maksudnya margin tu rendah, kos upah tu rendah, yang tu tinggi. Sama-sama ada ke? Biasa. Puan Faizah ni sekali kan? Kadang-kadang ketika promosi adalah. Ketika promosi ada best. Kalau ke promosi 80%. Lepas tu boleh buat cabutan bertuah. Tapi anda kena ingat tuan-tuan dan perempuan, Arahnu ni sebenarnya adalah hutang. Dalam bahasa mudahnya adalah hutang. Jangan asyik sangat berhutang sampai anda tak ada duit balik nak tebus hutang anda. Okey? Jadi sebab tu saya kata guna dia dengan ilmu, guna dia ketika perlu sahaja. Okey? Macam mana saya guna? Sebab tu saya selalu cakap, ada orang, dia ada emas, dia masuk Arahnu, emas dia kena gadai. Ada orang, dia masuk Arahnu, ada emas, masuk Arahnu, dia dapat emas dia balik, settle hutang-hutang yang lampau, settle semua, di akhir sekali, dia masih dapat menyelamatkan emas dia dan boleh rolling balik untuk next tujuan. Jadi sebab tu saya selalu cakap, okeylah tuan-tuan dan perempuan boleh pergi dekat Facebook saya, Faizah Hamid, banyak saya share. Saya share ilmu teknik overlap, sebab memang saya ada membantu anak-anak didik saya menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan hutang-hutang jahat. Tapi dengan ilmu. So saya risau. Sebab benda ni sebenarnya tuan-puan adalah hutang Kalau anda tak ada ilmu, anda buat hutang, anda tak boleh tebus, Naya Pak Karim. Tak nak, tak best macam tu. Tak nak. Kena ada ilmu. Betul. Okey, Alhamdulillah. Betul. Semua benda kita nak buat kena ada ilmu. Ilmu telah membezakan kita kenapa kita buat macam ni dan kenapa kita buat macam ni dan tak berjaya. Okey, ada soalan ke Puan Faizah? Ada nampak lagi? Teruskan. Kalau tak silap okey. Sekejap. Okey ya. Amir Fikri. Tak apa, Puan Faizah cari dulu ya. Okey, ramai orang simpan emas tapi tak pernah pun tahu tentang cara betul untuk Arahnu. Ada emas ni nak buat apa ya? Oh, tak pernah tahu pun boleh pergi Arahnu. Bila dah join G100 Talk Show, dapat ilmu percuma kan. Banyak sangat kita dapat daripada G100 Talk Show. Anda boleh join setiap Rabu malam. Okey, sementara Puan Faizah mencari soalan, sudilah saya ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk tekan button lucky draw dan isi. Mudah-mudahan anda lah yang akan bertuah pada malam ini. Pernah pajak emas di Arahnu, alhamdulillah rezeki dapat cabutan bertuah. Best tak? Puan Faizah pernah dapat cabutan bertuah ke Arahnu? Saya ada nama masuk lah tapi tak pernah dapat cabutan bertuah. Okey, insya-Allah lepas ni mesti dapat nanti kan. Amin. Okey, amin. Okey, seterusnya. Baiklah, kita pergi ke, boleh Puan Faizah? Kita boleh. Kita rehat seketika. Panjang lebar kita bercerita tentang Arahnu, pajak nak jual ke apa. Baiklah, kita rehat seketika dan kita akan tonton video yang akan disediakan oleh tim G100 Talk Show. Sila tonton. Boleh pergi minum air sekejap. Persilakan. Masya Allah. Pernah nampak tak? Pernah pegang tak apa itu? Itulah emas, bunga emas. Cantik sangat. Trylah pegang sekali. Macam mana nak pegang? Kenalah simpan emas bersama Public Gold. Cantik. Okey, Acik ceritakan sikit ya. Bunga emas ni coraknya ada bunga-bunga kat depan, dekat belakang tu ada corak batik. Kalau anda pegang rasanya berat dan terus jatuh hati. Gitulah. Jadi malam ini niatkan dekat dalam hati. Kalau tak pernah pegang lagi bunga emas, pasti tahun 2022 anda akan memiliki emas 10 gram. Paling kecil 10 gram. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke pusingan yang ketiga. Seronok kan? Kan? Kita jemput soalan Acha untuk pusingan ketiga kepada panel yang pertama. Tuan Fauzan, dipersilakan. Tuan Fauzan, okey, berikan senyuman sedikit. Kan. Tuan Fauzan, kita ni dah ada emas ni. Kan, kita dah ada emas. Nanti kan sebelum ni kita simpan emas barang kemas. Kan, tapi kali ni kita nak teringin nak simpan gold bar dan dinar pula. Bagaimana cara nak simpan emas dengan betul? Persilakan Tuan Fauzan.
Okey, baik. Terima kasih Puan Khadijah. Saya tengok tadi sangat banyak soalan. Memang hangat perbincangan kita malam ni. Kalau mungkin lepas ni kita kena ulang balik lah. Tapi memang kita punya talk show ni setiap minggu ada. Jadi topik berlainan. Teruskan menonton lah. Jangan terlepas. Follow si favorite lah kita punya page G100 ni. Okey. Jadi saya nak jawab soalan tadi, bagaimana cara nak simpan emas dengan betul ya, Puan? Betul. Emas dengan betul. Okey, pertama sekali kena tengok poket kita, jangan tengok poket orang lain. Itu yang paling penting. Sebab kita nak buat simpanan ni, nak buat pelaburan ni, jangan tengok orang ataupun jangan tiru orang lah. Jangan sekadar tiru ikut suka-suka, ikut macam ikut trend lah. Bukan macam tu lah cara dia. Okey, pertama sekali kena tengok poket kita. Okey. Yang kedua, duit yang kita nak beli emas tu mestilah guna duit yang bukan untuk kegunaan harian. Maksudnya bukan duit yang kita nak guna untuk beli barang keperluan, untuk untuk belanja harian. Okey. Jadi duit yang kita nak beli tu gunalah duit lebihan. Maksudnya mungkin duit ni kita tak ada plan dalam masa setahun ni kan. Maksudnya sehingga tahun 2022 habis 2022 ni kita tak ada plan lah guna untuk duit tu. Jadi gunalah duit tu untuk beli emas. Okey. Yang kedua, buat survey. Okey. Pilihlah dekat, mungkin kita pilih dalam 2 hingga 3 syarikat yang kita rasa bagus dan buatlah perbandingan sebaiknya. Jangan kita harapkan kepada dealer ataupun ejen tersebut 100%. Kita sendiri kena buat research sikitlah, kena buat kajian sikit, kena buat pembacaan sikit. Okey. Jadi seterusnya kalau nak pilih syarikat yang kita nak beli emas tu, pilih syarikat yang diyakini. Okey, saya bagi contoh, macam Public Gold sendiri ada 17 cawangan di seluruh Malaysia, setiap negeri ada cawangan. Lepas tu di Indonesia kita ada Public Gold ada 1 cawangan. Tak lama lagi akan lebih berkembang lah, akan rasanya 5 cawangan lagi Public Gold akan buka di Indonesia. Okay. Jadi dekat situ kita boleh nampak dah. Public Gold ni kalau dah setiap negeri ada cawangan. Macam tempat saya di Kedah, Sungai Petani dengan Alor Setar ada. Maksudnya 2 cawangan di Kedah. Jadi bila cawangan banyak, kita nak urusan pun senang. Okay. Lagi lebih lagi, bila kita buka website Public Gold tu, kita boleh tengok harga, kita nak beli bila-bila masa pun boleh. Kita website Public Gold tu 24 jam on. 365 hari satu tahun, 7 hari seminggu. 24 jam kita boleh tengok harga dan kita boleh beli. Kita rasa murah waktu tu, kita boleh buat belian. Asalkan ada akaun lah dengan Public Gold. Okey, akhir sekali, kalau nak jadi penyimpan emas yang berjaya, carilah ilmu. Sebab bukan emas yang akan membuatkan kita kaya, tetapi ilmu. Sebelum saya tamatkan sesi ni, saya nak baca soalan yang ada terlepas tadi. Okey, boleh Tuan Fauzan. Soalan ni saya rasa menarik lah, berkaitan dengan tajuk kita. Saya ambil yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam inilah. Soalan daripada Puan Ahjuma. Assalamualaikum, nak tanya, pajak di Ar-Rahnu ni tak perlu buat bayaran setiap bulan ke? Masa nak tebus baru bayar semua. Okey, dia macam ni. Bila kita nak pajak emas tu, Ar-Rahnu akan buat kira-kira lah. Okey, berdasarkan konsep Ar-Rahnu sekarang guna At-Tawarruk. Tuan-puan boleh Google ataupun check lah At-Tawarruk tu macam mana. Okey, jadi Ar-Rahnu, syarikat Ar-Rahnu ni dia akan buat kira-kira untuk 6 bulan. Okey, 6 bulan terus. Sebab satu surat tu maksimum 6 bulan lah. Okey, jadi bila dah Ar-Rahnu tu buat kira-kira dengan kadar pinjaman berapa, lepas tu kadar keuntungan berapa. Jadi
Bila kita dah dapat pinjaman tu, kita dapat cash, kalau kita nak tunggu habis 6 bulan baru bayar pun boleh. Maksudnya sebelum 6 bulan tu lah, sebelum tarikh tu kita nak bayar pun boleh. Tak semestinya kita nak bayar bulan depan, 2 bulan lagi, tak semestinya. Boleh tunggu sehingga sebelum tamat tarikh tersebut. Okey. Lepas tu bila kita dah tahu keuntungan tu berapa, katalah kita pinjam bulan ni kan, bulan 2 ni, bulan 3 kita nak tebus balik. Jadi total keuntungan tadi tu, kalau kata contoh RM50 sebulan cas keuntungan. Jadi kita hanya bayar RM50 sahaja cas keuntungan tu. Kalau berbanding kalau kita tunggu sampai 6 bulan, maksudnya 300 lah. Itu contoh. Okay. Panjang sikit masanya kan. Kalau biarkan lama sampai 6 bulan, upahnya banyak lah. Tapi Ya, kalau betul. kebetulan 2 bulan tu dah ada duit selesai kan, jadi upah kita sikit. Kita akan bayar bayar duit yang kita ambil, lepas tu tambah upah 2 bulan je. Ya. Dia ada juga setengah ranu tu dia kira secara harian pun ada juga. Bergantung kepada ranu tersebut lah. Bagi saya keuntungan tu lebih kurang sama sajalah. Kan? Jadi kalau nak gadai ataupun dapat pinjaman tu, pastikan kita mampu bayar balik lah, supaya emas tu tidak dilelong oleh pihak Aranu. Okey, alhamdulillah kan. Jadi inilah sedikit perkongsian daripada Tuan Fauzan, simpan emas secara yang betul, lepas tu macam mana nak arahnukan, dan yang mana yang lebih menguntungkan kita. Okey, masa tu dah tamat, kita pergi kepada panel yang kedua. Ini untuk sesi yang terakhir ya. Okey, Puan Faiza. Okey, Puan Faiza sebagai seorang wanita yang berkerjaya. Okey, kan senyum sikit kan. Apa nasihat Puan Faiza kepada wanita? Khususnya berkaitan kepentingan emas. Tapi Aisyah tambah sikit, wanita dan lelaki, sebab bukan wanita saja, wanita dan lelaki kena menyimpan emas. Okey, dipersilakan Puan Faiza. Okey, terima kasih Puan Khadijah. Okey, untuk soalan Puan Khadijah itu saya jawab daripada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sebagai seorang pengurus keuangan. Sudut pandang yang kedua ikhlas daripada kalau perempuan sisterhood lah. Sisterhood. Kalau kepada lelaki sebagai seorang sahabat kepada kawan-kawan lah. Okey, pertama daripada sudut pandang seorang pengurus kewangan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah fakta. Wang kertas tidak menyimpan nilai. Saya ulang, wang kertas tidak boleh menyimpan nilai. Ianya cuma sekadar hanya sekeping kertas yang dipaksakan nilai ke atasnya dengan jaminan kerajaan. Saya ulang, wang kertas adalah sekeping kertas yang dijamin nilai ke atasnya oleh sebuah kerajaan. Makanya apa? Senang. Dulu kita ada wang kertas RM2 kan? Lepas tu wang kertas RM2 tu, waktu tu sahaja yang boleh guna. Lepas tu Bank Negara kata dah tak boleh guna dah. Sama lah dulu kita ada RM1 shilling kan? RM1 shilling yang warna tu, sekarang dah tak boleh pakai dah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, wang kertas hanyalah satu kertas yang dipaksakan nilai ke atasnya, ianya tidak boleh memegang nilai. Okey, dulu waktu saya ambil sarjana ekonomi Islam, ada satu topik saya belajar yang lagi membukakan mata saya waktu tu, Profesor Dr. Ahmad Sanib. Saya ingat lagi nama. Sebab bila saya belajar ekonomi Islam tu, dia lagi banyak buatkan saya macam, ya Allah Faiza, banyaknya ilmu yang tak tahu macam tu. Dia cakap macam gini, ciri-ciri mata wang sebenarnya antaranya yang paling penting adalah boleh menyimpan nilai. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya emas adalah mata wang yang sebenar kerana dia boleh menyimpan nilai. Sebab apa dia boleh menyimpan nilai? Kerana ianya berdiri di atas kaki sendiri. Jadi tak boleh dipaksakan. Orang lain tak boleh paksa nilai atasnya. Sebab emas ni tuan-tuan dan perempuan, mana negara yang tolak emas? Tak ada. Tak ada negara yang tolak emas. Tak ada tuan-tuan dan perempuan. Emas adalah mata wang antarabangsa. Okey, itu daripada nasihat seorang pengurus keuangan bahagian pelaburan lah. Okey, sekarang kita pergi yang kedua, sebagai sisterhood. Sebagai sisterhood daripada seorang sahabat perempuan kepada sahabat perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya saya kira kita perlu bersedia. Emas tu sebenarnya adalah alat je. Nilainya sebenarnya adalah security. Ada satu hadis sahih. Ada satu hadis sahih mengatakan, anda ikatlah tali
kemudian baru bertawakal. Ikatlah tali untamu, kemudian barulah bertawakal. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan dan perempuan, kita bersedia untuk diri kita ni. Contohlah tiba-tiba na'udzubillah min zalik, macam baru-baru ni COVID-19 kan, berapa ramai orang yang hilang pekerjaan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sementara hilang pekerjaan itu, kita at least siapa yang dah bersedia, dia ada simpanan emas. Ada simpanan tunai, ada simpanan emas. Janganlah semua pergi kat tunai ataupun janganlah semua pergi kat emas. Tak betul. Simpanan tunai kena ada juga 3 hingga 6 bulan gaji. Selebihnya untuk jangka masa panjang, upgradekan wang tunai anda kepada emas. Anda boleh study lah tuan-tuan dan perempuan. Baru-baru ni pasal kes Lebanon Lebanon mengalami kejatuhan ekonomi yang sangat teruk. Okay, and then anda boleh tengok nilai mata wang Turki dah jatuh lebih daripada 700%. Dan ketiga, anda boleh tengok bagaimana pesara-pesara di Greece. Dia letakkan duit dekat dalam bank, bila nak keluarkan duit, dia tidak boleh keluarkan duit daripada bank di Greece. Okay, so berbalik yang tadi saya cakap, untuk wanita tolonglah adakan simpanan kecemasan sebab kita tak tahu, langit bukannya selalu cerah kan tuan-tuan dan perempuan. Takkanlah katalah na'udzubillah min zalik, kalau pasangan kita pergi meninggalkan kita, takkan kita nak menangis kat bucu katil sambil menyanyi lagu dalam kapan senja ku renungi sinar matamu, kan? Takkan kita nak menangis meratap sedih. Kita ada anak-anak untuk kita besar bersama. Kita ada mak bapak untuk kita teruskan kehidupan. Kita ada, tengoklah mata anak-anak kita tuan-tuan dan perempuan. Supaya apa? Supaya kita sedar bahawa hakikat kehidupan ini adalah untuk berjuang dan terus berjuang. Biar kita mati, biar kita hidup, tidak menyusahkan orang, biarlah kita mati, tidak membebankan waris. Salam sayang daripada saya, mohon maaf atas sebarang kekurangan. Jumpa lagi di lain lembaran, insya-Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, Allahu Akbar. Sungguh mantap perkongsian Puan Faizah. Ingat ya, betul. Macam mana pun kita dari segi kita sebagai seorang wanita kena simpan emas. Kan tak suka letak kat tepi, tak suka tu. Emas kena simpan. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa lagi. Kita punya masa pun dah suntuk. Sampailah kita ke sesi fire sale. Okey kan? Sebelum kita sampai ke kita pergi ke fire sale, sudilah Acah ingatkan lagi kepada anda, sebelum pergi fire sale, tekan butang lucky draw, ya kan, seronok dengar, terlupa pula nak isi. Kan isi lucky draw, mudah-mudahan anda yang akan bertuah pada malam ini. Okey. Dengan itu, Acah menjemput Miss Zin, merupakan staf glamour di Public Gold untuk sesi fire sale dan lucky draw. Zin, sihat Zin? Sihat. Terima kasih kepada Khadijah ya. Okay, selamat malam semua G100 punya penonton hari ni. Saya Lasing, host for Puppy Go. So, saya akan represent Puppy Go dan akan present tentang fire sale yang special untuk kita punya hari ni, talk show sahaja ya. So, izinkan saya share ya. So, saya akan start presentation scene ya. Okay, di Puppy Go, kita ada 3 level. Kita ada normal dealer, pie dealer and master dealer. Kalau dealer, kalau tak ada promosi, dengan belian 200 gram ini, beli 200 gram emas, kita akan free dealership Puppy Go dealer. Kalau pie dealer, beli dengan emas 500 gram. Kalau master dealer, macam kita punya Sifu panel hari ni, bukan dengan beliannya, mesti dengan recruitment 300 personal sale dan juga kita punya recruitment 300 orang dalam 12 bulan. Apa benefit yang anda akan dapat ya? Kalau anda dealer, anda akan dapat 1% untuk anda punya personal incentive. Pada dealer akan dapat 1.5%. Master dealer akan dapat 2%. Kalau tahu lanjut ini overriding and supervisory incentive dan juga personal incentive, wajib join NDOG 100 ya. Special untuk malam ni talk show saja. Apa yang special? Okay, malam ni kita akan ada satu dinar boleh EPP10 10 kali. Okay, website Puppy Go sekarang sudah open EPP10. So, satu dinar above punya item semua boleh EPP10. Promosi ni akan tamat pada 15 Februari. So, cepat-cepat grab ni promosinya. Kan sebelum ni hanya ada EPP6 saja. Hari ni kita ada EPP10. So, cepat grab ni promosi sempena kita punya live ya. Bukan itu saja, kita juga ada Go Bus program bunga emas juga boleh EPP 10 kali ya. So anda boleh pilih dengan bajet anda dengan buat ansuran bayaran maksimum up to kita punya 10 kali.
Dan kita ada special promosi untuk kita punya 1 kilo goba. 1 kilo goba kita akan free 5 gram. So promosi ni memang special sampai 15 Februari sahaja. So anda beli 1 kilo emas Papigo, kita akan free 5 gram emas, bunga emas untuk ke anda ya. Ini ialah special kita punya promosi. Bukan itu sahaja. Tadi Sin cakapkan, jadi kita punya normal dealer perlu dengan belian 200 gram. Tetapi hari ni kita punya talk show, anda boleh jadi kita punya dealer dengan promosi yang ditunjuk dalam skrin ni. Beli dengan 5 dinar atau 30 gram kalau anda peminat bunga emas. Anda juga boleh beli dengan GAP 5,000 atau boleh beli silver atau kita boleh jewelry. Semua ni boleh beli dalam promosi yang kita punya G100 talk show. Anda juga boleh tahu lagi lanjut dengan cari introducer anda siapa yang share link untuk join live hari ni G100 punya talk show hari ni ya. Semua promosi dengan dealership ni wajib perlu tambah wildcard RM200 untuk menjadi kita punya dealership ya. So maksudnya anda akan aktif anda dealership dengan beli package yang tunjuk dekat sini dengan wildcard 1 keping 0.5 gram yang bernilai RM200 ya. So promosi ni akan tamat pada 15 Februari. Special untuk kita punya live sahaja ya. Bukan itu sahaja, kalau pada dealer kita juga ada special promosi. Kalau sebelum ni anda perlu beli dengan 500 gram. Tetapi hari ni anda boleh beli dengan 50 gram dengan bayaran ansuran EPP 10 kali atau 10 dinar kalau peminat dinar di sini. Kalau sesiapa peminat GAP boleh beli dengan 10,000 GAP atau juga boleh silver atau barang kemas ya. Ini semua wajib perlu tambah wildcard RM200 untuk aktifkan dealership anda ya. Jangan lupa promosi ni akan tamat pada 15 Februari. So cepat-cepat join ni promosi dan cari introducer atau sesiapa yang share link untuk anda join live hari ni ya, untuk tahu lagi lanjut kita punya promosi G100 Talk Show ya. So sekarang kita akan ke seksi lucky draw yang anda menanti-nantikan ya. So izinkan saya menjemput kita punya master dealer Fauzan dengan master dealer Faiza untuk bersama Sing untuk kita punya seksi lucky draw ya. So Sing akan share screen dulu di sini. Special sponsor untuk hari ni ialah apa ya? Sebab sekarang kita Chinese New Year, kita juga ada special promosi. Kita hari ni akan ada goba 0.5 gram yang bernilai RM180. Siapa pemenang hari ni ni? Yes, kita sudah lama tak ada emas ni. Hari ni kita ada emas. Yes. So, Sing ingin jemput kita punya master dealer. Okay, kita punya goba mari dah. Okay. So, first ingin menjemput kita master dealer Fauzan untuk bersama Sing menjual kita punya RM10 siwa dulu. Lepas tu master dealer kita punya Faiza untuk bersama kita draw RM30. Lepas tu Sing menjemput kita punya dua-dua master dealer yang hebat ni untuk kita mencari menang 0.5 gram goba ya. Okay, boleh? Okay, so first Sing menjemput kita punya master dealer Faiza untuk ready ya. Are you ready? Ready. Okay, Sing refresh dulu. Okay, so saya akan tekan start dan serahkan pentas kepada anda. Baca doa dulu semua. Yang mana dah isi tu baca doa dulu. Mana tahu rezeki malam ni. Ya, betul. Kalau tak dapat golbar pun dapat isi wallet, boleh beli barang di PG Mall. Okey, 1, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tahniah kepada MT Jamil Binai. Tahniah, anda sudah menang kita punya RM10 wallet. Cepat-cepat ambil gambar skrin dekat Facebook atau YouTube anda dan WhatsApp kepada saya 0267929116 untuk redeem hadiah anda. Jangan lupa redeem hadiah anda sebelum jam 12 ya AM ya. Jangan lupa ya, cepat-cepat grab ni kita punya promosi, kita punya special lucky draw ya. So kita sekarang akan ke kita punya RM30 C-Wallet. Kita Sing ni menjemput kita punya master leader Faiza untuk bersama Sing untuk kita punya RM30 C-Wallet dia. Sing refresh dulu. Are you refresh ready? Sin. Ready Sin. Saya tengok komen ramai orang minta saya nyanyi lagi lah Sin. Boleh. Sing tekan start dan serah pentas pagi anda nyanyi Okay. Sing serahkan kepada anda. Okay. Tekan start ke? Sudah. 3, 2, 1, stop. Okey, tanya kepada Shania Husin. Tanya anda sudah menang kita RM30
Kasih bola. Okay. So, jangan lupa ambil gambar skrin dekat Facebook atau YouTube anda. Anda WhatsApp kepada saya 02692916 untuk redeem hadiah anda. Jangan lupa WhatsApp kepada saya dalam hari ini ya. Okay. So, sekarang kita akan ke 0.5 grand. Kita go back. Okay. Dua-dua master dealer yang hebat. Are you ready? Ready. Yes. Yes. Saya pun belum anda ada boleh lagi ni, nyanyi. 0.5 ni. Boleh sama-sama nyanyi. Lepas tu kita cari pemenang ya. Okay, jom. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 0.5. Tanya kepada Muhammad Nur Zaidi Mat Nawi. Wow, anda sudah menang kita punya 0.5 Goba yang bernilai RM180. Tanya. So, jangan lupa WhatsApp kepada kami untuk redeem hadiah anda ya. So, screenshot atau ambil gambar skrin yang terdekat Facebook atau YouTube anda. Ada WhatsApp kepada saya 0267929916 untuk redeem hadiah anda ya. Okay, jangan lupa WhatsApp kepada saya hari ini untuk redeem hadiah anda. Tanya. Okay, so si ingin menjemput kita punya moderator hari ini, kita Khadijah untuk serah balik ya. Okey, tahniah kepada semua pemenang. Lama dah sangat kita tak ada hadiah emas. Hari ini bertuah kepada anda. Yang mana yang tidak bertuah lagi, tak apa, jangan putus asa. InsyaAllah minggu hadapan anda pula yang akan bertuah. Saya doakan ya. Okey, Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung G100 Talk Show kita pada malam ini. Dengar tak suara Acah? Dengar kan? Okey. Dengar. Acah berharap para penonton semua dapat banyak sangat manfaat cerita tentang pajak jual arwahnu emas di Public Gold. Okey. Dan ingatkan juga kepada anda jangan lupa grab promosi. Promosi dealer. Dan siapa yang nak jadi dealer, selamat datang ke dalam keluarga G100 Network. G100 Network. Okey, insya-Allah segala platform disediakan. Sangat mudah. Okey. Baiklah. Okey, bagi anda yang hadir pada malam ini yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh kontak introducer anda yang tag anda ke G100 Talk Show pada malam ini. Seterusnya, terima kasih Acah ucapkan kepada semua penonton yang sudi setia menonton sehingga ke akhir rancangan. Tak lupa juga kepada tim G100 Network, tanpa mereka tiadalah rancangan kita, perkongsian ilmu kita pada malam ini. Terima kasih juga Acah ucapkan kepada Tuan Fauzan dan Puan Faizah dan Miss Sin dan semua kru-kru yang berada di belakang tabir G100 Talk Show di atas rancangan pada malam ini. Segala kekurangan pada malam ini ampun maaf dipinta, sehingga berjumpa lagi kita pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.